dosa ni dia ada dua keadaan ya. Satunya Allah ampun dosa kita tapi catatan tu masih ada. Yang kedua diampunkan dosa kita dan dihapuskan dalam buku catatan amalan kita. Dan antara amalan yang bukan sekadar dia menggugurkan dosa kita, dia menghapuskan ya kesan-kesan dosa tadi ialah as-sadaqah. Setengah ulama mengatakan di dunia ni ada beberapa taman syurga. Di antaranya ialah di saat kita berada di dalam kandungan ibu kita dulu, maka ulama mengatakan itulah salah satu taman syurga. Yang kita dilahirkan ke dunia dan di saat kita berada di dunia, ya kita berada di dalam majlis-majlis ilmu. Itu juga taman syurga. Dan kata ulama lagi di antara taman syurganya ialah di saat seseorang itu diberi anugerah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan di saat seseorang berada dalam keadaan dia mengenal Allah, maka sebenarnya dia sentiasa berada di dalam syurga. Kerana tidak ada suatu perkara yang paling nikmat dalam melalui kehidupan dunia dan akhirat ialah di saat kita dekat dengan Allah dan sentiasa mengenal Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah muka surat pada pagi ini kita sambung pada muka surat 29. Hadis yang kelima. Ya. Muka surat 29, hadis yang kelima. Tajuknya ialah tujuan indah di sebalik musibah. Ya, tujuan yang indah di sebalik musibah. Tidak ada orang atas muka dunia ni terlepas daripada musibah. Ada tak setakat ni kita jumpa ada orang ni tak pernah kena musibah? Apa makna musibah? Ujian. Salah satu maksudnya ujian yang Allah datangkan kepada setiap manusia. Kalau kita baca dalam suratul Baqarah juzuk yang ketiga. Juzuk kedua, minta maaf. Juzuk yang kedua. Allazina iza asabatuhum musibah. Orang-orang yang ditimpa ke atas mereka musibah. Qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya di sana ada manusia-manusia yang tidak akan terlepas daripada musibah. Maka di saat kita bertemu dengan musibah itu, apa yang kita kena faham? Salah satunya ada tujuan yang indah di sebalik musibah. Kita tak nak musibah kan? Siapa nak musibah? Sebenarnya di sebalik musibah itu ada 1001 keindahan. Okey, kita baca di sini untuk kita memahami. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'min, tiada yang menimpa seorang yang beriman. Tengok perkataan yang diguna di situ ialah yusibu, yang kita selalu disebut musibah. Maka kata Nabi, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang yang beriman kepada Allah min syaukatin, daripada satu duri, ataupun dalam bentuk musibah yang kena tu, ya, kita tercucuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada itu, illa melainkan rafa'ahullahu biha, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat dengannya, iaitu dengan musibah tersebut. Setiap kali, maknanya subhanallah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala ni menimpa kita, menguji kita dengan satu-satu perkara, rupa-rupanya setiap ketika itu juga Allah sedang mengangkat kemuliaan darjat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hatta anhu biha khati'ah, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa daripadanya, ya, dengan musibah tersebut. Maknanya sama ada seseorang itu diangkat semakin tinggi, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah, ataupun Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa itu pun salah satu daripada kaedah Allah Taala untuk mengangkat seseorang. Ya, kita ni kenapa salah satu punca kita ni jadi hina, jadi rendah, bahkan dimurkai oleh Allah, salah satu puncanya dosa. Dan di saat musibah ditimpa ke atas kita, maka Allah nak gugurkan dosa kita, maksudnya sama. Allah nak angkat kemuliaan kita, nak membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Imam Muslim.
Baik, kita baca dia punya syarah muka surat 30. Bagi orang yang beriman, menghadapi musibah itu memang pedih, sedih, letih, namun di sebaliknya ada keindahan tujuan. Jadi setiap perkara kita melihat, selalunya kita sebut apa ya? Hikmah. Sabarlah ya, ada hikmah. Apa makna? Salah satunya ada tujuan. Allah Ta'ala ni, kita ni dari Allah. Ni dah selalu tahu ya. Faham, tahu dan faham dan rasa. Saya selalu ulang, ada 3 perkara yang kalau kita ada pada ketiga-tiga itu, insya-Allah kita akan mampu melaluinya. Pertama, tahu. Tahu tak kita ni siapa? Manusia. Manusia ni siapa? Hamba Allah. Tahu ya? Tahu. Faham tak? Kenapa nak kena jadi hamba kepada Allah? Faham tak? Ya, Allah memang Allah cipta kita, tapi kita faham tak kenapa kena jadi hamba Allah? Sebab Allah nak muliakan kita. Kalau jadi hamba kepada selain Allah, ada tak orang ni, dia dicipta oleh Allah. Dia tahu dia manusia, dia tahu dia makhluk yang dicipta oleh Allah, tapi dia tak faham. Dia nak jadi hamba kepada selain Allah. Maka kita kena faham kenapa kita kena jadi hamba Allah. Kerana Allah nak muliakan kita. Okey, faham. Tapi ada rasa tak dalam hati kita? Bahawa setiap yang berlaku ke atas diri kita tu dari Allah. Dan kalau ianya dari Allah, Allah tidak pernah mensia-siakan kita. Kadang-kadang kita tahu, ya Allah, dah teruk dah aku ni, ya Allah, dah masalah besar ni, ya Allah. Orang lain tak macam saya, ya Allah. Betul ke? Kau orang lain lebih teruk dan lebih dahsyat. Apa maksud sebenarnya? Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita walau apa pun berlaku dalam hidup kita. Maka itu ada hikmah. Ataupun dengan makna lain, ada tujuan di sebalik segala musibah. Tujuan itu baik atau buruk? Baik. Ya? Dan bukan setakat tujuan itu baik, dia terlalu indah kalau kita benar-benar memahaminya. Okeylah. Baik. Jelas berdasarkan hadis ini, apa sahaja musibah. Apa sahaja musibah. Sehingga dari sekecil-kecil yang tidak dipandang oleh insan, seperti kaki tertusuk duri sekalipun. Duri ni kecil aja, duri ni ya. Ada tak setakat ni duri besar ibu jari? Apa dah nama dia tu? Wallahualam lah. Tapi duri ni kecil aja. Kalau kira-kira kalau orang kita nak pergi cerita kat orang, saya tadi tertusuk duri, orang kata, alah, biasalah duri je pun. Tapi benda tu kecil pada pandangan kita, tetapi di sisi Allah, Allah menghargai di saat kita rasa sakit. Itu contoh yang Nabi bawa. Kalau kira-kiranya musibah tu Nabi bawa contoh besar lah. Banjir, gempa bumi. Tapi kenapa Nabi bawa contoh tertusuk duri? Ya? Nak memahamkan kepada kita bahawa sekecil-kecil itu pun nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Iaitu untuk mengangkat darjat seseorang hamba di sisinya, ataupun menggugurkan dosa daripadanya dengan musibah tersebut. Ya Allah nak. Baik. Boleh saya tambah satu. Ada ayat Quran yang selalu kita duk baca dan kita mudah faham dah, dan kita mudah hafal dah. Allah Ta'ala ni sebenarnya, dia cipta kita sebagai manusia itu pun, Allah nak muliakan kita. Surah Isra ayat 70 kan. Saya pun mungkin kita dah banyak kali baca. Surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maknanya bila mana Allah ni pilih kita jadi manusia, itu salah satu daripada permulaan Allah nak muliakan kita. Tetapi kadang-kadang manusia ni dia menghinakan dirinya sendiri. Dia merendah-rendahkan dirinya sendiri. Maka Allah tak nak biarkan dia merendahkan dirinya sendiri, maka Allah datangkan musibah untuk apa? Yang kita bincang pada pagi hari ini. Ya, sebab asalnya manusia ni akan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian Allah tambah lagi di atas diri manusia tu iman. Kan kita baca satu ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ni ayat ni dah hafal lama dah. Allah Ta'ala ni setelah dia jadikan kita manusia, itu syarat pertama, Allah ingin sangat-sangat muliakan kita. Yang kedua, Allah letak iman dalam hati kita.
Dan Allah pun berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di kalangan kamu. Dua. Tapi kadang-kadang kita ni memang beriman pada Allah, tapi berapa ramai orang yang beriman pada Allah, tapi kadang-kadang engkar Allah. Percaya tak pada Allah? Percaya. Yakin tak? Yakin. Mengumpat lagi tak? Masih. Kan? Maka Allah Ta'ala datangkan kepada kita yang selalu sakit gigi tu barangkali lah kan. Ya ke? Wallahu a'lam. Betul ya? Allah datangkan kepada kita apa? Musibah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak nak biarkan kita menghina diri kita sendiri, maka ada Allah sentuh sesuatu dalam kehidupan kita dalam namanya musibah, termasuklah duri itu pun. Kenapa? Kerana nak angkat lagi kemuliaan kita, tapi kalau yang ada dosa, nak gugurkan dosa dia. Okey, selesai. Yang ini rasanya tak perlu panjangkan sangat ni. Jika musibah sekecil-kecil itu pun tujuannya besar, apatah lagi musibah yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau dicucuk duri itu pun dengan sebab Allah nak angkatkan darjat kita, bagaimana kalau musibah-musibah yang lain? Kita tengok gempa bumi itu kan, subhanallah. Kadang-kadang tak sanggup kita nak tengok anak-anak kecil. Ya, kalau berlaku pada kita, kita pun tak tahu nak cakap apa. Mungkin kita pengsan, kita menangis sebagaimana mereka juga. Ya, kerana tidak sanggup untuk menghadapinya. Walau bagaimanapun rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyediakan sesuatu keindahan yang tak mampu untuk kita bayangkan bila mana kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Baik, fahami asas kenapa kita diuji. Ya, kadang-kadang orang tanya, kenapa Ustaz saya diuji? Ya? Saya pun tak faham. Saya dah solat, saya dah baca Quran, saya tutup aurat, saya jadi orang yang soleh, ya, saya juga jadi wanita yang solehah. Kenapa saya diuji lagi? Maknanya kita belum cukup faham, maka insya-Allah kita sama-sama memahaminya, iaitu bukan Allah tidak tahu hakikat kita. Ya, tetapi kitalah selalu lupa hakikat kehambaan diri kita. Allah tahu tak siapa kita? Tahu. Siapa kita? Manusia yang lemah. Siapa kita? Manusia yang tak mampu kalau diuji dengan apa sahaja sekalipun, kalau Allah tak bantu kita. Siapa kita ni? Lalai. Siapa kita? Tak banyak ilmu. Apa lagi yang kita ada ni? Sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Kalau tak diuji pun macam ni juga kita ni, terhege-hege kan. Lemah kita. Nak beribadah pun lemah. Nak bangun malam lemah. Nak baca Quran lemah. Nak jadi orang baik, subhanallah, daripada dulu sampai sekarang ni pun tak tahulah baik ke tak kita ni kan. Ke macam mana tuan-tuan rasa? Dah soleh. Kejap soleh, kejap tak soleh. Saya cakap saya ni. Kejap baik, kejap tak baik. Kejap khusyuk, kejap tak khusyuk. Kejap sabar, kejap tak sabar. Habis sabar ke tak? Tak tahu. Khusyuk ke tak? Tak tahu. Baik ke tak? Tak tahu. Habis macam mana kita ni? Kita ni agak-agak kalau keadaan kejap baik, kejap tak, kejap khusyuk, kejap tak, kejap sabar, kejap tak. Kita akan berakhir, akhirnya macam mana? Kalau kejap baik, kejap tak, kemudian kejap baik, mati masa baik itu. Tu okey lah. Habis kejap baik, kejap tak baik, masa tak baik itulah kita mati. Yang ni yang kita risau. Masa khusyuk, mati. Alhamdulillah. Masa tak khusyuk tu, meninggal dunia. Apa makna tak khusyuk? Hati tu tidak ingat Allah. Itu tak khusyuk. Hati tu lalai. Yang ni benda-benda yang begini ni, kita kena memahaminya. Okey, baik. Seterusnya, maka bukan Allah tidak tahu siapa kita ni, sebab dia yang cipta kita. Tetapi kitalah selalu lupa hakikat kehambaan diri kita. Ia tidak lebih daripada seorang hamba. Maka pada ujianlah seseorang pendakwa lagi penipu dapat dibezakan daripada orang yang jujur lagi benar dalam pengakuannya. Kenapa diuji? Kerana nak tahu kedudukan seseorang, status seseorang, ya, posisi seseorang. Maka bila mana diuji, barulah benar-benar orang ni benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu tolong ingat dia, ujian ni untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Itulah paling besar. Jangan cakap Allah uji saya sebab Allah nak bagi saya ni, Allah nak tahu saya ni kuat tak kuat. Sebenarnya memang kita tak kuat. Allah uji ni nak suruh saya jadi kuat. Tak, kita tetap tak akan kuat. Ya. Kecuali kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuat. Kita ni kan Allah dah bagi tahu khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia ni lemah. Jadi Allah uji kita, adakah untuk kita jadi kuat? Tak kuat juga kita pun kalau kita masih tidak bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuat. Jadi apa makna ujian? Allah nak suruh kita balik kepada Dia. Kembali kepada Dia. Merayu, merintih dengan Dia. Menangis kepada Dia. Memohon bantuan kepada Dia. Itu sebenarnya ujian. Ya.
Baik, di sebalik tujuan itu semua ada maksud yang lebih besar, iaitu kecintaan Maha Pencipta. Dan yang paling besar lagi, kenapa Allah uji kita? Sebab Allah cinta kepada kita. Kenapa Allah, apa maksud pula uji dengan cinta? Kerana Allah tak nak kita lalai daripada dia. Allah Ta'ala ni kalau boleh, apa makna cinta? Apa ada yang di sebalik cinta tu? Ni bercakap lagi lah sebab ada perkataan tu. Apa ada di sebalik cinta? Cemburu. Betul? Di antara apa banyak di sebalik cinta ni banyak. Salah satunya ada cemburu, betul ya? Tak pernah cemburu. Selalu. Kita ada tak cemburu orang lelaki? Banyak. Kita lah orang lelaki yang lebih banyak kena cemburu. Betul ya? Orang perempuan, kalau orang lelaki 100% dia kena cemburu, orang perempuan kena 99. Orang lelaki kena lebih. Cukup dululah tajuk cemburu, boleh? Allah lebih cemburu dengan kita di saat ada dalam hati kita selain Allah. Syirik yang tersembunyi. Allah lebih cemburu dengan kita. Siapa kita? Orang beriman. Siapa orang beriman? Dalam hatinya ada Allah, kepercayaan, keyakinan, pergantungan, harapan dan segalanya ada pada Allah. Tiba-tiba mengaku beriman pada Allah, ada bergantung kepada selain Allah. Ada taat kepada selain Allah. Ada takut kepada selain Allah. Apa lagi? Banyaklah. Maka sebab tu kadang-kadang di saat kita lalai dan hati kita sudah terfokus kepada selain Allah, maka Allah cuit kita dengan musibah agar jangan lupa yang sebenar-benar mencintai kita lebih daripada sesiapa pun, Allah. Yang lebih menyayangi kita lebih pada sesiapa pun, Allah. Suami sayang tak pada perempuan? Allah lebih sayang. Okey ya? Sebab tu jangan menangis hanya kerana seorang suami. Samalah kita pun. Jangan menangis hanya kerana seorang perempuan. Menangislah kerana Allah. Boleh insya-Allah ya? Okeylah. Okey ke pagi ni? Alhamdulillah. Kalau tak okey, banyak-banyaklah mengadu kepada Allah. Ya Allah, hati aku tak okeylah hari ni ya Allah. Aku sedihlah hari ni ya Allah. Ya, tolong gembirakan hatiku denganmu ya Allah. Kalau kita cari kegembiraan dengan manusia pun sedang sedih juga. Ya, kita pergi mengadu kat kawan kita supaya kita ni luahkan perasaan hati kita pada dia, supaya dia gembirakan kita. Dia sedih kuasa dua lagi pada kita. Ada sedih kuasa dua ada? Okey, selesai. Boleh insya-Allah. Jadi, yang saya belajar dengan syekh saya, perkara yang paling besar dalam hidup ini ialah merasai cinta Allah kepada diri kita. Okey ya? Tetapi tolong jangan salah faham. Cinta Allah tu dia bukan dengan cinta sebagaimana kita faham. Kita ni kalau faham, bila mana bercinta, selalu nak senyum. Betul? Selalu nak ketawa. Itulah cinta kita, sesama kita. Kalau masa, kita dah terasa lain dah. You ni betul ke cinta kat I? Masam aja. Betul? Kau tak pernah tanya soalan tu? You tu suami lah, you tu isteri lah, bukan makwa, jangan salah faham. Kalau makwa dengan pakwa, biar dia bergaduh je lah. Itu sebab dia pun bukan isteri pun, bukan suami pun, tapi nak bagi tahunya suami dan isteri. Tapi nak bagi tahunya ialah, cinta ni, bila mana dari Allah, ada waktu Allah buat kita menangis. Ada waktu Allah buat kita susah. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni banyak ketawa ke banyak menangis? Banyak menangis. Banyak kenyang ke banyak lapar? Banyak lapar. Banyak senang ke banyak susah? Banyak susah. Tapi boleh tak kita menafikan bahawa Nabi itu rasa-rasanya dah tak dicintai oleh Allah? Tak boleh. Gelar Nabi itu pun Habibullah. Itulah yang kita nak faham.
Di sebalik hikmah, di sebalik tujuan, di sebalik keindahan, apa saja kita boleh bahaskan tentang musibah. Tapi sebenarnya Allah menyayangi dan mencintai kita. Okey, boleh. Antara bentuk kecintaan, ni. Antara bentuk kecintaan tersebut bagi orang beriman adalah yang pertama sebagai peningkat darjat bagi orang-orang yang soleh dan solehah. Ya. Ni Allah cinta. Kita ni, salah satu bukti cinta, kita akan muliakan dia. Ya. Dengan bicara kita, kita akan muliakan dia. Dengan tindak tanduk kita, kita akan muliakan dia. Begitulah Allah. Bukti dia cinta kepada kita, dia akan muliakan kita. Bagaimana dia muliakan kita? Dia datangkan sedikit musibah. Untuk apa? Untuk dia angkat lagi darjat. Pelik juga kan? Tak pelik. Macam kita nak angkat pelajar darjah 1 naik ke darjah 2. Kan diberi musibah pada pelajar tu. Ya ke musibah? Tapi tak nak ya, musibah tak nak ya. Nak namanya ujian. Musibah tu bahasa Arab, ujian tu bahasa Malaysia. Makin tinggi pelajar tu, makin susah ujian. Makin susah ujian. Ada tak pelajar datang jumpa? Ataupun kita dulu masa belajar dulu. Cikgu ni tak sayang saya ke? Menyusah-nyusahkan saya. Cikgu pun tak jawab. Saya sayang pada awak lah sebab saya bagi ujian yang susah. Supaya apa? Supaya makin cerdik, makin pandai dan makin meningkat dari darjah 1 naik darjah 2, darjah 2 naik darjah 3. Boleh? Dari tahun 1 naik tahun 2. Oh, kalau cikgu, doktor, profesor buat ujian kat kita macam-macam, ni soalan apa sekarang ni? Kita pun tak faham. Kadang-kadang anak kita bawa kita, ni apa ni? Kita baca soalan, kita pun tak faham. Dipanggil apa? Soalan apa sekarang ni? Hebat. Hebat tu apa? Kemahiran untuk jadi hebat. Wallah, ni saya, yang ni tak salah ni ya, jangan catat yang ni, ni saya begini. Maknanya, itulah cikgu, itulah guru. Kenapa? Guru ni dia sayang pada anak murid dia. Sebab tu guru ni dia mulia. Kenapa? Kerana tidak ada seorang guru yang mengajar anak murid dia untuk jadi bodoh. Semua dia ajar supaya anak murid makin pandai baca, pandai mengira, pandai. Itulah kemuliaan. Itulah Allah yang lebih mencintai kita nak banding dengan guru tu. Cuma guru tu bagi soalan, Allah bagi ujian. Ujian bukan dalam bentuk soalan, tapi sebenarnya itu satu persoalan yang kita kena tanya diri kita. Kenapa Allah masih uji kita solat? Maknanya kita masih jauh dengan Allah. Allah nak dekatkan lagi kita dengan Allah. Okey, kemudian nak angkat darjat. Yang kedua, lambatlah bacanya. Saya tak tahulah kenapa kadang-kadang baca kitab ni lambat sangat. Kalau boleh nak okeylah ya. Sebagai peringatan bagi orang yang lalai. Maka kita lihatlah kalau kita soleh, Allah uji juga kita, Allah nak angkat darjat kita. Tapi kalau kita berdosa, Allah uji juga kita, itu memanglah sebab kita lalai, Allah nak sedarkan kita, insafkan kita. Di samping Allah nak gugurkan dosa kita. Muka surat 31. Sebagai penghapus dosa bagi pendosa. Oh, minta maaf. Yang tadinya peringatan pada orang lalai. Kalau kita lalai, Allah bagi ujian supaya kita kembali ingat Allah. Lalai ini bahaya. Lalai ini bahaya. Siapa yang ada sifat lalai pada diri dia dan dia jadi orang yang lalai, dia menjadi calon neraka Jahannam. Allahumma salli ala sayyidina. Ayat yang keberapa selalu ingat, selalu lupa, kadang-kadang lupa. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ayat ni selalu kita duk baca. Semua saya nak baca yang atas dengan yang keratan yang bawah. Allah kata apa? Walaqad zara'na li jahannam. Sesungguhnya kami akan penuhkan dalam neraka Jahannam. Siapa yang akan kami penuhkan dalam neraka Jahannam? Minal jinni wal ins. Di kalangan jin dan manusia. Cuba baca yang bawah tu. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka rupa-rupanya di saat kita lalai, Allah datangkan musibah kepada kita sebab Allah nak sedarkan kita kerana Allah ingin menyelamatkan kita daripada menjadi ahli neraka Jahannam. Sayangnya Allah pada kita. Lepas tu di saat datang musibah, kalau macam ni lah kita faham, di saat kita kena musibah, apa ungkapan yang pertama yang kena ucap? Tak pelik ke? Duduk pegang kepala kan. Alhamdulillah.
Apa tu? Sakit kepala. Ai, alhamdulillah. Maknanya orang ini wali. Terus kan ya. Aduh sakitnya, astagfirullah. Ni pendosa. Kalau ya, alhamdulillah sakit kepala. Ni wali. Ya ke ni? Tapi astagfirullah sakitnya kepala. Ni ahli yang berdosa. Tapi tak apalah, walau bagaimanapun dalam keadaan kita berdosa pun Allah datang musibah, kita kena alhamdulillah. Kenapa? Allah gugurkan dosa kita. Saya selalu ulang kepada diri saya sendirilah. Menangislah pada Allah sebanyak mungkin. Sujud kepada Allah sebanyak mungkin. Minta dengan Allah, ya Allah, tolong jangan matikan aku, ya Allah. Sebelum engkau ampun semua dosa-dosa aku, ya Allah. Dan di saat kita minta macam tu, Allah akan datangkan sesuatu dengan cara Allah untuk gugurkan dosa kita. Dan kita kena mula istighfar. Istighfar taubat. Ya, kata Habib Omar hafizahullah taala, sesiapa yang bulan ni syahrul istighfar wa taubah. Bulan ni bulan istighfar dan bulan taubat. Sesiapa yang tidak pulun istighfar dan taubat bulan ni, dia akan kerugian, sebenar-benar rugi. Sebab tu kalau masa di Hadramaut Yaman dulu, ya di bulan ni ada istighfar jab. Ya, istighfar jab. Ada orang kata, mana dalil istighfar jab? Istighfar mengambil peluang bulan yang Allah nak muliakan kita. Bulan ni kan bulan haram. Ya, dia ada 4 bulan haram. Apa makna bulan haram? Bulan mulia. Kenapa Allah Ta'ala tentukan daripada 12 bulan ni ada 4 bulan mulia? Inilah yang kita bincang tadi. Allah ni di saat dia pilih kita jadi manusia, dia nak muliakan kita. Kemudian dia nak tambah lagi kemuliaan demi kemuliaan, ketinggian, kemuliaan, ketinggian. Allah buat apa? Salah satunya Allah buat bulan mulia. Tapi manusia ni kalau duduk bulan mulia pun kadang-kadang dia tak jadi mulia juga. Sebab apa? Sebab dia banyak dosa. Maka macam mana nak tukar bulan yang mulia ini bertambah-tambah mulia? Beristighfar dan bertaubat. Tapi kalau tak nak juga, tu yang ketiga tu. Allah datangkan musibah untuk menghapuskan dosa bagi para pendosa. Allah tunggu istighfar? Tak ada. Allah tunggu taubat? Tak ada. Allah tunggu rasa penyesalan? Tak ada juga. Rupa-rupa inilah salah satu punca saya dengan tuan-tuan ditimpa musibah. Sebab apa? Allah nak gugurkan dosa kita. Sebab kita nak tunggu istighfar. Istighfar 1 hari 1 malam, ada baca tak? Ada. Berapa kali? 3 kali 5. 15. Lepas solat tu kan? Macam tak cukup lah. Okey, selesai. Gugur yang atas tu, inilah di antara, tak payah baca lah. Gugur dosa. Banyak hadis yang lain menjelaskan bahawasanya antara tujuan musibah ditimpakan kepada seseorang hamba ialah untuk menggugurkan dosa-dosanya dan memberi keampunan kepadanya. Ya, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya 32 Hijrah, meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, "Ma min muslim, tiada seorang muslim yusibuhu adha, yang mana sakit menimpanya ataupun ditimpakan oleh satu-satu kesakitan, apapun sakit. Ya, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit apa lagi? Ya, sakit hati kan? Sakit hati." Itu kan. Sakit. Apa saja bentuk kesakitan, min maradin, apa saja. Kenapa kita kata marad? Marad ni dia panggil apa? Nakirah, apa sahaja pun. Ya, fama siwahu, ya, sama ada sakit maupun selainnya, illa hattallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengannya, dengan kesakitan yang kita rasa tadi, sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Tengok kalau kita belajar bahasa Arab, sayyiat itu namanya jamak muannas salim. Apa makna jamak? Perkataan tu banyak. Maknanya setiap kali kita rasa sakit, banyak Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maknanya dosa kita tu banyak. Dan walaupun banyak, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bukan satu dosa. Kalau sayyi'ah, satu dosa. Sayyi'at, dosa-dosa. Baik. Kama tahuttu syajaratu warakaha. Waraqaha, minta maaf saya silap. Waraqaha, qaf tu, kita kadang-kadang kita jadi orang Malaysia kan. Orang Malaysia ni waraqaha. Jadi qaf tu baca baris atas.
Qaf ni huruf isti'la. Tahu ya? Huruf isti'la ada berapa dalam Quran masa baca Quran? Ada 7 huruf isti'la. Huruf isti'la ni baca macam mana kalau dia berada dalam Quran? Baca tebal. Tebal tu ada berapa tahap? Ada 5. Yang Qaf baris atas sahaja tebalnya peringkat yang mana? Peringkat kedua. Kalau Qaf baris atas, selepasnya ada huruf alif. Itu paling kuat tebal. Kalau Qaf sahaja, selepasnya tidak ada huruf alif, sangat kuat tebal. Apa makna tebal? Ibarat suara memenuhi mulut. Kita ni kan kalau tanya soalan tentang Quran, itu pun terhege-hege juga lagi. Adalah saja saya guna. Jangan. Subhanallah. Bolehlah insya-Allah ya. Okey. Di mana makhraj huruf Qaf? Ingat dah habis soalan. Ada lagi soalan. Di mana makhraj huruf Qaf? Tak payah tunjuk, bagi tahu je. Bagi tahu je lah. Nak tunjuk, tak payah tunjuk, tak payah tunjuk. Bagi tahu. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Lidah bahagi berapa masa baca Quran? Lidah bahagi 10 masa baca Quran. Yang bahagi 3 tu masa makan siakap 3 rasa. Sini bagi tiga. Dah selalu siakap 3 rasa. Lidah ni bahagi 10 masa baca Quran. Pangkal lidah, pangkal daun lidah, pertengahan daun lidah, hujung lidah, tepi hujung lidah, sepanjang tepi hujung lidah. Hujung lidah menekan pada belakang gigi gunting bawah. Hujung lidah menekan pada gusi gigi gunting atas. Hujung lidah dikeluarkan antara gigi gunting bawah dengan gigi gunting bawah. 10 bahagian. Ni belajar apa pula kita ni? Belajar tajwid ke apa? Tak adalah. Itulah ilmu. Campur je lah. Campur. Sekadar ingatan. Kalau tak ingat, tuan-tuan ada 2 keadaan masa baca Quran. Sama ada tak betul baca ataupun tak sempurna. Okeylah. Tapi ini bukan ayat Quran. Cuma saya salah baca tadi. Jadi kalau saya salah baca, ustaz dia pun salah baca juga. Jadi saya pun tanya tuan-tuan, rupanya tuan-tuan pun tak tahu juga. Samalah kita. Waraqaha. Qaf. Baca baris atas. Tebal ibarat suara memenuhi mulut. Ya? Ibarat suara memenuhi mulut. Okey. Makanya, bagaimana keadaan gugurnya dosa itu? Nabi mengibaratkan kepada kita kama sebagaimana tahutu gugurnya asyajaratu waraqaha, daun-daun daripada pokok. Sebagaimana kita pernah tengok ya, pokok tu dah ada daun tu dah kering, gugur, berguguran daun-daun itu. Begitulah dosa kita berguguran daripada diri kita di saat Allah menguji diri kita. Okey, seterusnya muka surat 32. Hadis tadi riwayat daripada Imamul Bukhari rahimahullahu taala dan Imamul Muslim. Dalam hadis lain disebut daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahawasanya beliau berkata, ni tolong ingatkan pada anak-anak lelaki kita, anak perempuan kita, ya, bahawa bila mana menyebut nama ibunda kita ni, siapa Sayyidatina Aisyah? Ummul Mukminin. Memang dia isteri baginda Nabi, tu kita faham. Dan kalau isteri Nabi tu siapa? Ibu kepada orang-orang yang beriman, ibu kita. Maka di saat ibu kita ni, kita kena panggil dia dengan panggilan yang paling mulia. Jangan panggil nama gitu saja. Hadis ni riwayat Aisyah. Jangan tuan-tuan sekalian ya. Tak ada adab. Lepas tu ditulis Sayyidatina. Sayyidatina ni kalau kita nak kata apa ya? Puan lah, puan. Daripada langsung kita sebut. Tak ada adab. Antara anak-anak yang derhaka dan besar penderhakaannya di saat dia memanggil ibu dan ayahnya dengan nama. Ya, ayah dia nama Ibrahim, contoh. Dia pun duduk kat rumah. Ayah dia baru balik rumah. Ya, daripada tempat kerja. Baru sampai Ibrahim. Dia pergi kat dapur, mak dia duduk tengah memasak. Mak dia nama apa?
Zainab contoh. Minta ayah kalau ada hari ni. Zainab, nasi, itu lagi lah. Nak, nasi dah masak ke? Memang anak ni, dia cari pasal dengan Tuhan. Habis hidup dia dunia dan akhirat dia. Dan ni siapa ni? Ibu kita lah ni. Ya. Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, ni ibu kita ni. Ya, maka golong gelarkan dengan gelaran yang termulia. Dan dia ni adalah ahli syurga Allah. Agak-agaklah kalau si A ni confirm jadi ahli syurga, kita nak bagi apa kat dia? Gelaran. Subhanallah. Okey, seterusnya. Itulah sedikit peringatan. Maka di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kasurat dzunubul abdi." Jika banyak dosa seseorang hamba, walam yakun lahu, sedangkan tiada baginya apa-apa amalan. Amalan apa? Yukaffiruha, yang amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa dia. Ini kita sedia maklum ya, antara amalan yang menghapuskan dosa, wudu. Sebab tu kalau tak ada wudu, ambil wudu. Tak ada wudu, ambil wudu. Kerana wudu ni dia menggugurkan dosa. Salat menggugurkan dosa. Apa lagi? Sedekah menggugurkan dosa. Dan sedekah ni dia menggugurkan dosa, bukan setakat dia gugur dosa, dia padamkan dosa. Sebagaimana api memadamkan air. Itu sedekah. Api memadamkan air, subhanallah. Kenapa pula saya ni? Air memadamkan api. Saya saja uji tuan-tuan dan puan-puan. Peka tak peka? Dia kena cover macam tu lah kan? Tak apa. Allah. Sebagaimana Nabi sebut dalam Matan Arba'in, hadis 40, Imam Nawawi. As-sadaqatu, sadaqah ini, kata Nabi apa? Tutfi'ul khati'ah. Dia boleh menggugurkan. Tapi Nabi tak guna gugur dalam hadis ni. Nabi guna dia memadamkan. Dosa ni, dia ada dua keadaan ya. Bila mana dicatat dalam buku catatan amalan kita, satunya Allah ampun dosa kita, tapi catatan tu masih ada. Yang kedua, diampunkan dosa kita dan dihapuskan dalam buku catatan amalan kita. Boleh insya-Allah ya? Jadi kalau kita nak dua-dua ini, dan antara amalan yang bukan sekadar dia menggugurkan dosa kita, dia menghapuskan ya, kesan-kesan dosa tadi, ialah as-sadaqah. Maka Nabi sebut as-sadaqah tu tutfi'ul khati'ah. Dia menghapuskan dosa kama yutfi'ul ma'un nar. Ini baru betul. Sebagaimana al-ma' air menghapuskan atau memadamkan api. Boleh insya-Allah ya. Tak apa, saya nak bagi tahunya. Dan kata kalau kita baca Quran, apakah amalan yang boleh menggugurkan dosa? Semua amalan kebaikan. Apa Allah sebut dalam Quran? Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Ingat ayat tu ya? Al-hasanat, segala kebaikan yang kita buat, yudhibnas sayyiat, dia menghilangkan segala keburukan. Tapi ada orang ni kita tak tahulah. Kita tak tahulah sampai tahap mana dia mungkin langsung tak ada kebaikan ni. Kalau ada kebaikan, mesti gugurkan dosa. Kalau dia ambil wuduk, mesti gugurkan dosa. Kalau dia solat, mesti gugurkan dosa. Tiba-tiba, Nabi kata apa? Jika banyak dosa seseorang hamba, sedangkan tiada baginya apa-apa. Wallahualam, kita tak tahu dia buat apa atas muka dunia ni. Tak ada apa pun kebaikan yang dia buat untuk menggugurkan dosa-dosa tadi. Ketika itulah, ibtalahullah bil huzni. Maka Allah mengujinya dengan kesedihan. Rupanya salah satu Allah bawa kita jadi sedih. Sedih ni banyak benda lah kan. Kehilangan keluarga, sedih. Ada orang buat sesuatu pada kita, kita sedih. Tak apa. Walaupun di saat kita rasa sedih tu, liyukaffirha anhu, kerana Allah nak hapuskan dosa daripadanya. Mesti kita tanya soalan. Jadi saya ni Ustaz, yang saya ni dah berwuduk. Batal saja terus ambil wuduk. Solat duha, solat sunat itu banyak. Kenapa kena juga ni? Yang tu Allah nak angkat darjat. Yang ni kategori yang dosa. Ya, itu dah ada jawapan tu ya. Jangan tanya lagi soalan lepas ni ya. Alah, takkan tak boleh nak tanya. Dah lah tanya soalan.
Kan? Jangan tanyalah, saya ni macam ada, memang ada. Saya ni dah buat ni ustaz. Saya ni dah buat ni ustaz. Saya ni dah buat ni ustaz. Saya dah buat ni. Allah nak apa lagi pada saya? Wah, dia tanya soalan. Allah nak apa lagi dengan saya? Ni memang dia tak faham. Maknanya, di saat dia nak jadi baik, dia tinggalkan kejahatan ni, dia buat kebaikan ni, tiba-tiba Allah uji juga dia, susahkan juga dia. Jangan tanya soalan. Rupa-rupanya Allah nak angkat darjat dia setinggi-tingginya. Syurga Firdaus tu, syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Nabi ni betapa sayangnya dia kepada kita. Iza sa'altumul jannah, kalau kamu nak minta syurga, ya, fas'alul Firdaus, minta syurga Firdaus. Nabi tahu tak kita ni malas? Tahu. Betul ya? Malas. Baca Quran satu muka, sadaqallahul azim. Malas. Betul ya? Mengantuk, bukan malas. Tapi yang tak tahannya, masa sembang tak mengantuk pula. Tuan-tuan pernah tengok 5 orang duduk tengah sembang-sembang, 3 tidur, pernah? Ya. Hai, tak adalah tuan-tuan, 5 orang duduk sembang, 3 orang tidur, tinggal 2 je sembang. Tak pernah, mana ada. Makin rancak adalah. Tapi baca Quran, satu muka menguap 5 muka. Okeylah, setakat itulah saya nak bagi tahu. Jadi jangan tanya soalan, jangan tanya Allah. Ya. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tanya mak ayah kita kan, jangan tanya. Mak kita suruh itu, ayah kita suruh ini, mak kita suruh tu. Jangan tanya. Tak ada mak yang suruh satu benda nak membebankan anak dia. Betul ya? Bahkan mesti dia suruh tahu benda yang baik. Saya tanya, kenapa mak selalu suruh saya basuh pinggan ya? Boleh tanya macam tu. Kenapa mak suruh saya sembahyang? Kenapa? Apa masalah mak ni? Sama lah kadang-kadang kita tanya Allah, kenapa Allah buat saya macam ni? Ini orang yang tak faham dalam makna kehidupan. Okey, seterusnya. Jadi salah satunya Allah datangkan kesedih. Allah, ya, kadang-kadang kita ni hidup dalam kesedihan. Ya. Ya ke? Maka di saat semakin sedih. Tujuannya liyukaffiraha anhu, untuk Allah menghapuskan dosa-dosa daripadanya. Itu daripada Imam Ahmad dan Imam Bazzar, Imam Hafiz, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan dalam kitab Majmu' tu, kita baca sendiri. Begitu juga dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min, sentiasa suatu bala itu ada bagi seorang mukmin. Maknanya apa? Orang yang beriman ni akan sentiasa ada ujian, Wal mu'minah, begitulah orang mukmin perempuan dan mukmin lelaki. Ya fi nafsihi wa waladihi. Ujian tu pada apa? Kadang-kadang pada dirinya sendiri. Kita diuji ke atas diri kita. Kita sakit, kita kecewa, kita sedih, kita malah macam-macam lah. Kadang-kadang tak diuji pada kita, wa waladihi, diuji pada anak. Ya. Tambah-tambah anak yang besar kan. Anak yang kecil okey lagi. Betul saya cakap ni, saya mula rasa lah. Rasa-rasanya anak kecil susah kan. Nak mandi kena kita mandikan. Nak pakai baju kita pakai baju kan. Rupa-rupanya anak yang dah pandai mandi, yang dah pandai pakai baju sendiri, lagi susah. Betul ya? Saya kata betul ni, saya dah baru mula rasa. Tuan-tuan dah lama dah rasa. Subhanallah. Macam mana tu? Macam tu lah. Lepas tu nak buat macam mana? Mana kalau dulu anak tak ramai lagi bagus ya? Ke macam mana? Ke langsung tak ada anak lagi bagus? Itulah keadaan kita. Ya, tak kahwin nak kahwin kan? Kalau dah kahwin, tak dapat anak, macam-macam lah buat. Dapat anak. Lepas tu, pening. Tak, bukan. So, memang Allah buat macam tu. Jangan salah faham. Jangan salah faham tentang hidup. Memang Allah buat macam tu. Sebab Allah nak angkat darjat kita. Tapi anak tu yang kena jaga-jaga. Anak kena jaga-jaga. Mak ayah ni dah buat segala-gala dah. Ya, setakat mana termampu. Anak buat masalah. Dia kena jaga-jaga dengan Tuhan dia. Dengan Allah. Dia menyedihkan mak dia menyusahkan mak dia. Sebab tu anak-anak ni jangan susahkan mak.
Mak dah cukup susah jaga awak-awak semua kan. Contohnya lah kan. Gitu. Kita ni yang ni. Kadang-kadang kita yang umur macam ni pun susahkan mak lagi. Ya. Oh, mak dah tak ada, tak susahkan lah. Kita buruk perangai dengan Tuhan tu susah mak kita dalam kubur tu. Amboi. Ha, tu kan. Ha, saya dah tak ada mak dah Ustaz. Saya dah tak ada mak. Ayah saya dah meninggal dunia. 5 waktu solat, 1 waktu tak doa pada mak. Itu menyusahkan mak kita. Dia tunggu doa kita. Manalah anak aku ada 10, 1 orang pun tak doa. Menangis dia. Kubur sebelah makin terang, makin terang. Kubur sebelah makin luas, makin lapang, makin lapang. Kubur sebelah makin bahagia. Mak tu duk tunggu kita. Derhaka kita, tuan-tuan. Kalau 5 waktu, 1 waktu pun kita tak doa pada mak kita, derhaka kita. Ha, sebab tu, saya mak dah tak ada dah. Ha, jangan. Ha, mak ni dunia dan akhirat. Ayah ni dunia akhirat. Hari ni dia ayah kita, akhirat itulah ayah kita. Hari ni dia mak kita, akhirat itulah mak kita. Alhamdulillah kita ada pengulas. Alhamdulillah kan. Makin ceria kuliah kita insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Kita teruskan di sini. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Apa lagi ujian? Okey, anak kita alhamdulillah. Saya syukur Ustaz, anak saya soleh dan solehah. Adakah dah lepas? Belum. Wa malihi, Allah akan uji pada hartanya. Bila? Bila kita meninggal, anak kita berebut harta. Subhanallah. Tak ada kaedah sekarang ni diguna hibah. Panggil anak, bincang elok-elok, hibah awal-awal. Ya. Tapi kena hati-hati juga. Anak ni kalau dah tukar nama dia, sudah. Belum pandai-pandai juga. Kena ada hibah ni, dia ada kategori-kategori dia. Tapi saya tak boleh tahu sebab saya tak mengajar hibah. Kita terus kat sini kan. Tapi itu salah satunya. Baik, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia 78 Hijrah juga meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Sayyidatina Ummul Sa'ib radhiyallahu anha dalam keadaan sakit demam panas. Lalu baginda menjelaskan, la tasubbil humma. Janganlah kamu mencela sakit demam. Demam panas. Kadang-kadang, subhanallah, bila mana demam panas ni, kita pun jadi kadang-kadang tak selesok sangat-sangat lah. Kadang-kadang mulut nak bercakap lah, macam-macam lah kan. Dia jadi tak keruan apa. Jangan. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي Adam. Kerana apa? Kerana demam panas ini menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Bani Adam. Tuan-tuan, cuba perhati sekejap ya. Dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Arab ni, kesalahan ni, saya pun tak ingat. Dulu ada saya pernah buat sedikit, nak kata kajian, taklah kajian sangat saya buat itu. Kategori-kategori dosa dalam Quran. Dia banyak istilah. Yang tadi kita baca zunub, zambun ataupun zunubun. Zambun satu dosa, zunub beberapa dosa. Khati'ah, kadang-kadang khati'ah satu kesalahan. Khataya itu banyak kesalahan. Kadang-kadang diguna al-ithmu ataupun al-atham. Az-zulmu, al-kufru, al-syirku. Ni benda ni semua ni dosa-dosa. Al-munkar, al-maksiyah. Banyak kategori dalam Quran rupa-rupanya. Cuma saya nak ingatkan sedikit begini. Kalau biasa disebut khataya, itu kesalahan-kesalahan biasalah. Ya, ada silap kita. Tak ada manusia yang tidak ada silap. Okey. Kalau dosa tu disebut zunub, itu ada peluang masih banyak nak diampun. Ada satu kategori dosa yang disebut susah Allah nak ampun, biasanya kalau diguna perkataan al-ithmu ataupun jamak dia al-atham. Itu dosa yang sukar. Dan dosa yang paling susah Allah nak ampun, syirik. Itu kategori-kategori itu ya. Tak apalah, buat pemerhatian sedikit di situlah. Saya baca yang tak habis yang tadi kan. Kira habis lah ya. Maknanya Allah uji pada diri dia, anak dia, harta dia. Sebab apa? Sebab Allah nak bawa di saat kita bertemu dengan dia, Allah hapus segala dosa. Khati'ah, yang tu diguna khati'ah. Yang ni pula khataya. Kama yudhibul kiru khabasal hadidi.
Sebagaimana api bakaran menghilangkan kotoran pada besi. Dosa ni dia boleh gugur dengan dua cara. Pertama, istighfar, taubat, menyesal. Ni kategori sama ni. Kalau tak dengan taubat, dengan dosa, dengan istighfar, Allah datangkan musibah. Kalau tak ada dua-dua ni, ada satu lagi yang boleh hapuskan dosa, api neraka. Waliyazubillah. Ya? Api neraka. Jangan sampai kita nak digugurkan oleh Allah dosa kita sebelum dibawa ke syurga, Allah bakar dulu kita, waliyazubillah. Yang ni pun tolong merayu pada Allah. Okey, seterusnya muka surat 33 yang bawah sekali. Ini memberi panduan kepada kita bahawa kita hendaklah menghayati di sebalik setiap ketentuan yang tidak menyenangkan kita. Hidup ni dalam ketentuan Allah. Ada ketentuan yang menyenangkan kita, yang membahagiakan kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu kelipan mata pun kita terkeluar daripada ketentuan Allah. Ni tolong ingat ya. Tidak ada satu kelipan mata pun kita terkeluar daripada ketentuan Allah. Hidup ni, satu kelipan mata, satu denyutan jantung, satu hembusan nafas, semua itu dalam ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah ini kadang-kadang membahagiakan kita. Dan kadang-kadang sungguh menyedihkan dan tidak menyenangkan kita. Ini kita sedang bincang yang ni. Yang bahagia pun kita faham. Yang ni. Maka tidak ada suatu ketentuan yang tidak menyenangkan kita. Adanya Maha Pencipta di sebaliknya. Kita kena ingat, di sebalik kesedihan kita, ada Allah. Yang ni yang bimbang orang lupa. Dia hilang kawalan. Dia hilang punca. Kerana apa? Kerana dia tidak ingat di sebalik seluruh musibah yang dia lalui, Allah ada dengan dia. Okay? Itu yang saya baca, tapi lama dah saya tak baca. Tapi saya sebenarnya dulu masa di Mesir, masa di Yaman, saya hafal qasidah yang saya nak hafal, yang saya rasa tersentuh di hati. Kemudian yang tersentuh di hati itu pula, yang satu muka ada dua rangkap aja. Yang tu yang saya hafal, yang lain saya tak hafal. Tapi orang ingat saya, banyaklah ustaz hafal. Sebenarnya tak hafal. Dan antara qasidah yang saya hafal, yang saya baca, tapi dah banyak kali saya baca, saya ulang lagi sekali sebab qasidah ni selalu dia ulang. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadhir tama'ak la ilaha illallah Allah Allah wassalah ala maulai rasulillah. Kun ma'allah, hendaklah engkau sentiasa bersama dengan Allah. Kerana Allah sudah tentu sentiasa bersama denganmu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama denganmu walau di mana kamu berada. Maka rasailah bahawa kamu juga sentiasa dengan dia. Di sebalik seluruh musibah ini, dia ada dengan kita. Jangan hilang punca. Jangan hilang punca. Jangan hilang kawalan. Allah. Ramai yang mengadu pada saya. Dia mengadu pada kita kadang-kadang kan. Kita pun tak faham juga. Ya. Ada seorang, minta maaf saya cakap ya. Ada seorang cikgu ni. Seorang cikgu. Tapi tajuk ni tajuk sama dah ni. Ustaz nak cakap tajuk sama dah ni. Tapi ada seorang cikgu tu. Dia mesej saya. Dia kata apa? Ustaz, saya ni dah seminggu tak makan. Tak tidur. Sekejap pingsan. Dia kata kenapa? Suami dia kahwin lain. Saya kata cikgu, hidup ni masih jauh. Hidup ni masih jauh. Cikgu jangan bebankan diri cikgu dengan hanya seorang lelaki nama suami. Allah ada dengan kita. Boleh? Allah ada dengan kita. Jangan rosakkan jiwa dan diri kita hanya kerana seorang manusia. Siapa dia sekalipun dalam hidup kita.
Kuatkan sikit je, tak dengar lah saya. Okey, terima kasih dia. Kita teruskan kat sini. Cukup, tutup di situ. Allah ada dengan kita. Allah ada dengan kita. Jangan pernah kecewa dengan sesiapa pun. Allah ada dengan kita. Nanti malu kita jumpa Allah akhirat nanti. Ya, aku cipta kamu, aku muliakan kamu, aku hidupkan kamu, aku bagi kepada kamu segala-galanya. Ya, aku mencintai kamu, aku menyayangi kamu. Allah mengatakan, tetapi kamu bawa dirimu, kamu rosakkan jiwa dan hidupmu hanya kerana makhluk yang aku cipta. Di mana hatimu dengan aku, kata Allah. Ni. Okey, boleh insya-Allah ya? Insya-Allah. Tapi kalau berlaku juga, tak apa nak buat macam ni, kita lemah. Maka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, baik. Baguslah tuan-tuan ya. Banyak membantu huraian. Okey, selesai. Kita teruskan di sini sikit lagi. Yang menentukan apa yang menimpa kita. Siapa ada di sebalik kehidupan? Allah. Dan dialah sebenarnya sedang menyusun kehidupan untuk kita. Dia. Ya. Sebab tu tolong jangan salahkan kita. Dia sebenarnya jangan salahkan sesiapa dan jangan salahkan apa pun. Salahkan diri kita sendiri kerana kita gagal dalam mendekatkan diri kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Lepas tu kalau ada dalam satu kitab yang saya baca, ya, di madrasah saya baca satu kitab. Dah khatam dah kitab tu. Kitab Risalah Ad-Darqawiyah. Ar-Risalah dia jamak ke dia plural? Saya tak ingat. Ar-Rasail Ad-Darqawiyah. Imam Darqawi rahimahullah ta'ala. Dia kata di saat kita berdepan dalam hidup ni, jangan kita letakkan dalam fikir kita, bila mana kita susah, orang ni lah susahkan kita. Bila mana kita masalah, inilah punca masalah. Sebenarnya tak. Sebenarnya diri kita punca segala-galanya. Ya, silakan. Silakan. Ya. 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 Nak ajar pada anak. Nak nasihatkan anak. Kita baca ayat Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah minta tolong dengan Allah. Bukan minta tolong dengan sesiapa. Jangan. Minta tolong dengan Allah dengan sabar. Allah letak sabar dulu. Yang ni pelik ayat ni. Kalau kita kira pada akal yang kita ni jahil kan, kita ni tak mampu nak berfikir dengan luas. Allah letak solat lah dulu baru sabar. Tapi Allah tak letak solat dulu. Sedangkan solat tu tiang dia. Yang lain berada di atas solat. Kan solat tu kan tiang agama. Sabar tu kan sebahagian daripada ajaran agama. Solat tu tiang dia. Yang lain-lain duk menampung di atas solat. Tapi dalam bab ujian yang berat-berat ni, Allah letak sabar dulu daripada solat. Nanti dulu nak hurai. Ya. Ya. Ada syurga untuk dia di akhirat. Ya. Siapa cakap? Nabi bagi tahu. As-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu balasan dia syurga. Tunggu mati aja. Tapi jangan minta mati. Sabar dulu. Kemudian solat. Solat banyak-banyak. Solat hajat banyak-banyak. Sujud pada Allah lama-lama. Bagi tahu pada Allah. Sama ada bagi tahu pada Allah. Minta maaf ya kalau saya silap, tolong tegur saya. Sama ada bagi tahu pada Allah. Ya Allah, pertama sekali tolong jadikan aku sabar ya Allah. Supaya aku dapat sesuatu di akhirat nanti. Ya, kerana akhirat tu beban dia jauh lebih berat daripada apa yang dia sedang rasa. Susah akhirat lebih susah daripada apa yang kita sedang rasa hari ini. Malu akhirat lebih malu daripada apa yang kita rasa hari ini. Sakit akhirat jauh lebih sakit daripada apa yang kita rasa hari ini. Sebab tu Allah minta kita sabar sekejap. Allah akan hilangkan segala kesakitan itu selama-lamanya.
bahkan bahagia selama-lamanya. Sebab tu sujud pada Allah banyak-banyak, minta sabar. Pertama. Yang kedua, minta supaya suami dia tu benar-benar bertanggungjawab, adil. Ya, jangan sedikit pun buat sesuatu yang menyeksakan dia, kerana dia sudah cukup terseksa. Tapi kalau suami itu tak bertanggungjawab, melebih-lebihkan belah sana, minta Allah pisahkan dengan cara baik. Allah. Jangan buat keputusan sendiri, minta dengan Allah. Kerana tak ada makna kita hidup dengan seseorang yang dia membebankan jiwa kita. Isteri ni, kalau dia duduk di sisi suami, dia tak boleh nak bahagia, dia derita, di mana lagi tempat yang dia nak duduk? Ni kena ingat suami-suami ni ya. Kalau isteri duduk di sisi kita pun kita tak boleh nak bahagiakan dia, nak gembirakan dia, dia agak-agak isteri tu nak duduk di sisi siapa? Sebab ada seorang tu, tuan-tuan, dia datang mengadu. Ya, suami pukul dia. Saya kata isteri ni tempat paling selamat. Isteri tempat paling selamat di mana? Di sisi suami. Kalau duduk dengan suami pun tak selamat, derita, sakit, macam-macam. Doa pada Allah, kalau macam ni biar Allah ambil suami tu. Jangan salah faham. Bukan ambil itu mati. Pisahkan dengan cara yang baik. Betul. Ini betul. Kini Ustaz bagi nasihat. Dan kalau dia dah tak bertanggungjawab, kalau dia menyeksakan, kalau dia membebankan, kalau dia menderitakan, sedangkan hidup ni kita lebih jauh untuk kita berjalan, untuk bertemu dengan Allah, bagi tahu Allah. Ya Allah, adakah baik untuk dunia dan akhirat aku untuk aku bertahan dengan dia? Kalau baik, kalau masih baik, walaupun aku derita, aku sedih, kalau masih baik untuk aku hidup dengan dia, dan aku boleh masuk syurga dengan sebab dia, kekalkan aku dengan dia. Tapi kalau aku ni duduk dengan dia, aku terbeban dunia, akhirat pun aku derita, kerana membawa aku ke neraka sebab aku derhaka pada dia, engkau pisahkan aku cara yang baik, ya Allah. Allah, ya, saya sebut Allah, ya, Allah. Dan Allah akan selesaikan dengan cara yang terbaik. Dan kalau berlaku apa-apa selepas tu, redha dengan Allah kerana kita dah rujuk Allah. Bukan redha je lah. Jangan, bukan begitu. Redha dengan Allah. Okey tuan-tuan ya. Gitulah. Dan sebenarnya semua yang berlaku, apa yang berlaku ni, Allah sudah takdirkan. Dan tidak berlaku sesuatu yang berlaku di luar daripada takdir Allah. Redha. Berat Ustaz, memang berat. Sedih Ustaz, memang sedih. Sakit Ustaz, memang sakit. Orang perempuan sakit, memang sakit. Orang lelaki pun sakit juga. Kadang-kadang dunia hari ini kita berfikir tentang, kita berbicara tentang perasaan orang lelaki. Perasaan orang perempuan kan. Perempuan ingat orang lelaki tak ada perasaan. Pun orang lelaki pun ada perasaan. Kita pun tak tahu kenapa dia buat begitu. Mungkin dia sudah lama terbeban dengan sebuah perasaan. Itu dia. Subhanallah. Memendam rasa. Haji macam mana? Okey ke masih memendam rasa juga? Masih pendam ya? Maka wasta'inu bis-sabri was-salah. Sedaklah baca ayat tu kat orang perempuan. Orang lelaki pun kena sabar dan minta bantuan dengan Allah. Dalam satu matan akidah kalau kita belajar, wala yakunu illa ma yurid, tidak akan berlaku sesuatu yang berlaku kecuali mengikut kehendak Allah. Allah bila mana dia berkehendak kepada kita, tidak ada yang sia-sia dan dia tidak akan mensia-siakan kita. Sebab itulah gagal kita, kerana kita sebelum ni meletakkan jiwa dan hati kita pada makhluk Allah. Sebab tu kita kecewa. Kalau hati kita dengan Allah, okay, you suami, okay, I tahu you suami I. Tapi you pun milik Allah. I pun milik Allah. Jadi hati I hanya untuk Allah. Ya, tapi you kena hati-hati. You buat sesuatu, Allah tanya you akhirat nanti. Bukan main-main, bukan suka-suka. Ni bukan suka-suka tuan-tuan sekalian. Dia bukan benda bersuka-suka. Ya, bukan suka-suka nak membambankan sesiapa. Dia kena tahu akhirat nanti. Kalau akhirat nanti yang berjalan tempang, tu salah satunya yang kahwin dua lah tu.
Betul. Jangan main-main. Jangan bergurau. Tapi kalau Allah dah takdir, redha dengan Allah. Jangan sengit. Ah, Subhanallah. Okey, tak khatam lagi tajuk ni. Tajuk itulah tuan-tuan sekalian ya. Banyak sujud pada Allah, banyak berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah, banyak bagi salam kepada baginda Rasulullah. Rasul akan jawab salam kita. Salam tu doa daripada baginda Nabi. Okey, insya-Allah. Cakap aja lah. Ya, 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 ya. Macam tu. Sabar, sabar, sabar. Saya lupa-lupa ingat ada satu kisah tu. Tapi kalau saya lupa, tolong betulkanlah ya. Kan ada seorang tu, dia dia bekerja mencari kayu. Tu kan, ingat lagi tak cerita tu? Kan bila mana dia pergi masuk hutan, yang bawa balik kayu dia tu, yang harimau yang bawa. Ya, kayu dia tu sampai ke rumah, dia tak perlu pikul. Baik, kemudian satu ketika nanti pula, dia kena pikul sendiri balik. Tak ada binatang yang bantu dia. Sebab apa? Sebab masa tu maknanya hebatnya dia mampu bersabar dengan isteri dia yang mulut macam tadi tu. Mulut laser tu. Tu. Dia sabar dengan seluruh perangai isteri dia. Dia sabar. Ketika tu dia boleh menundukkan harimau. Hebatnya dia. Kemudian dia ceraikan isteri tu, dia kahwin lain yang baik. Perkataan-perkataan dia ketika tu dia kena berusaha sendiri. Itu antara kisah wallahu a'lam dalam kitab yang kita baca, dalam ustaz-ustaz kita duk cerita. Bahawa bersabar dengan isteri yang perangai dia kurang elok ni, memang balasan dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana isteri yang sabar dengan suami. Sama dah, sama. Sebenarnya sama kita ni. Berapa ramai yang suami mulut celupa. Mulut laser. Laser kuasa 2 pun ada. Betul. Ni yang kita dengar, adik tengok dia kan. Kita tengok ada TikTok, ada kan? Ada. Tuan Haji ada? Ada TikTok? Ada? Tak ada, lemah. Dia sebenarnya salah tu. You ada TikTok? Tak ada, lemah. Salah. Yang betulnya, suami you pergi solat jemaah? Tak, lemah. Isteri you tutup aurat tak? Tak tutup, lemah. Itu sebetulnya. Malam-malam ada bangun tak? Solat tahajud? Tak, lemah. Ni dia tanya, suami you ada Honda? Tak ada, lemah. Kan tak tahu cerita ni. Lah, baguslah perempuan ni. Tak tahu. Orang buat konten, tahu kan? Ada orang buat konten. Konten dia dalam TikTok tu, dia tanya soalan. Ya, dia kata suami you ada kereta Honda? Tak ada, lemah. Dia saja konten lah, tak kira lah kereta apa pun. Maknanya suami you ada kereta? Tak ada, lemah. Suami you handsome tak? Tak, lemah. Jadi dia cakap macam tu. Ni dah lama dah. Tapi nak bagi sepatutnya, yang sebetulnya ialah suami you pergi solat jemaah tak? Tak, lemah. Itu yang sebenarnya. Isteri you tutup aurat atau dedah aurat? Dedah aurat. Lemah. You lemah. You suami yang lemah. Macam tu sepatutnya. Keluarga kita ada baca Quran tak? Keluarga kita tak baca. Lemah. Itu sebenarnya. Okey dah Tuan Haji ya. Tajuk apa dah kita ni sebenarnya ni? Tajuknya, betul yang kita sedang bincang ni betul. Indahnya musibah. Tujuan indah di sebalik musibah. Okey, kita teruskan. Maka hadapilah dengan kehambaan, di situ akan temui kerehatan dan kebahagiaan. Ya. Hati kita rehat. Sebenarnya hati kita letih ya Allah. Memang ada waktu letih, penat. Penat dengan kerenah manusia ke atas diri kita kan. Ya, penat, memang betul penat. Ya, suami rasa kadang-kadang penat dengan isteri. Penat. Isteri yang tadi, yang Tuan Haji sebut tadi. Penat.
Isteri tak penat, isteri juga penat. Kadang-kadang kita ibu dan bapa penat dengan anak-anak. Betul, hati ni penat. Tapi jangan lupa Allah. Allah ada dengan kita. Maka carilah kegembiraan dengan Allah. Ambil wuduk, solat 2 rakaat, sujud lama-lama. Menangis dengan Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku dah tak mampu, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Maafkanlah aku, ya Allah. Aku tahu ini ujian. Tapi kadang-kadang aku tak mampu menerimanya, ya Allah. Hati aku lemah, ya Allah. Kuatkanlah aku. Allah. Ya. Sama lah kita orang lelaki pun. Orang lelaki ni kuat. Tak juga. Kita kan manusia. Sama ada manusia tu lelaki ataupun manusia tu perempuan, sama kita tuan-tuan. Sebab tu perempuan ni, perempuan kadang-kadang jangan bebankan sangat suami. Suami pun letih juga. Betul. Letih. Dan kalau kita anak-anak, jangan letihkan jiwa ibu dan ayah kita. Penat dia besarkan kita. Penat dia jaga kita. Dia mencurahkan seluruh kasih sayang dia. Masa dia, makan minum dia, tenaga dia, seluruh diberikan kepada kita. Kita pula membebankan dia di saat akhir umur dia. Kahwinkan dia lagi. Ya, kalau dia nak. Kalau dia nak boleh. Ayah kita, kan ada satu orang tanya soalan tu kan? Pada Ustaz Azhar Idrus kan? Orang tanya soalan. Ayah saya nak kahwin tapi tak ada duit. Kan? Maka wajib anak-anak keluarkan duit. Kahwinkan ayah tu. Laju aja dia. Setuju. Alhamdulillah. Ada Ustaz Azhar Idrus kan? Kahwinkan. Tapi ada anak, minta maaf saya sebut. Minta maaf saya sebut. Ada anak kata, dah lah ayah. Ayah tak payah kahwin lah. Saya boleh jaga ayah. Ya, saya anak perempuan ayah ni kan, ada kan. Saya boleh memasak, saya boleh membasuh, saya boleh kata. Maka ada seorang yang ayahnya bijak. Dia kata, betul. Kamu boleh jaga ayah daripada perut ke atas. Tapi siapa nak jaga ayah daripada perut ke bawah? Banyak aja setuju. Tapi betul. Okey, selesai. Alhamdulillah. Habislah tajuk kita. Muka surat 34 tu, muka surat 34. Ada sedikit ni. Ada tangisan yang menenteramkan dan menenangkan. Sedang ada pula ketawa yang menyakitkan. Ni, berapa ramai orang menangis tapi gembira. Berapa ramai orang yang ketawa tapi derita. Apa maksudnya? Maksudnya di sini segala-galanya. Kalau di sini gembira walaupun mata menangis, tapi kadang-kadang tenang. Tapi kadang-kadang mulut senyum, 1000 senyuman, tapi hatinya derita. Jadi persoalannya di sini. Apa di sini? Hati dengan Allah. Letak hati dengan Allah. Allah, 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 Allah. Sebut. Ya, sebut. Lama-lama dia akan menyerap masuk. Sehingga dia akan menjadi dengan sendirinya. Kalau kita tak sebut pun, dia akan sebut Allah, Allah. Dan di saat itulah bila mana musibah datang, dia akan cakap Allah. Macam kita angkat takbir. Allahu Akbar. Itu mulut. Hati kita kata Allahu Akbar. Bila mana kita sujud, kita rukuk, Allahu Akbar. Hati kita akan sebut Allahu Akbar. Di luar solat, kita berdepan dengan kehidupan, ada satu musibah, hati kita akan sebut Allah ada dengan kamu. Allah ada denganmu. Di saat kita menangis, dia datang. Menangislah sebanyaknya. Allah akan tenangkan kamu. Kalau nak menangis, menangis. Saya tanya Syekh saya, satu ketika saya tanya Syekh, saya kata, Syekh, saya buat mesej dengan dia. Kadang-kadang voice message. Saya kata, Syekh, sekarang ni aku letih. Aku penat. Aku sedih, aku penat. Ustaz pun sedih juga. Jangan tanya soalan ya. Kita kan manusia. Ada waktu. Kita letih, kita penat. Syekh, tolong doakan pada aku, Syekh. Bukan doa pada diri Zahir ini. Di hati aku penat, aku letih, ya Allah. Aku sedih. Syekh kata, aku nak bagi tahu pada kamu, di saat kamu sedih, kamu rasa nak menangis tak? Ya. Kamu menangis. Di saat kamu nak menangis, kamu menangis. Tapi dalam masa yang sama, kamu ingat Allah. Allah akan lapangkan hatimu selapang-lapangnya. Dan kamu kena ingat, dia kata, kamu kena ingat, siapa yang hantar kamu ke dunia? Adakah dengan kehendakmu atau kehendak Allah?
Maka dia jawab, dia tanya, dia jawab. Allah yang hantar kita ke sini dengan kehendak dia. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ni dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka kalau datang dengan kehendak Allah, kita keluar daripada dunia kehendak Allah, maka di antara datang sebelum keluar sepanjang hidup ini, hiduplah dengan kehendak Allah. Di saat Allah datangkan kesedihan, kalau nak menangis, menangislah. Allah ada dengan kita. Di saat kita nak senyum dan ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa hati kita dengan Allah. Di sinilah berapa ramai yang kita kata, baik. Begitu juga ada keletihan yang merehatkan. Dan ada kesakitan yang menyembuhkan. Sebagaimana ada juga kerehatan yang memenatkan. Dan kesihatan yang memudaratkan. Jangan pandang satu sudut. Ya, dah letih-letih je lah. Mungkin selepas letih itu ada kerehatan. Mungkin ada kesusahan, selepas itu ada kesenangan. Kalau kita dengan Allah. Tapi kalau kita tidak dengan Allah, letih akan terus keletihan. Dunia letih, akhirat letih. Kalau tidak dengan Allah. Kalau sekadar dengan makhluk. Sebab tu tuan-tuan, saya duk baca orang duk tulis kan. Dia nak marah pada orang-orang tertentu. Kemudian dia kata, tunggu kita jumpa akhirat. Tuan-tuan, jangan amal amalan ini. Kita dah cukup letih dunia dengan dia. Kemudian kita nak selesai pula ke akhirat dengan dia. Dia belah mana, kita belah mana pun kita tak tahu. Apa masalah dia, apa masalah kita pun kita tak tahu. Jangan bawa urusan ke akhirat, tuan-tuan. Akhirat ni kita nak pergi, kita tak nak jumpa dah. Dalam muka ni, muka ni lagi. Muka ni lah yang susahkan kita di dunia. Nak jumpa lagi? Jangan. Ya. Kalau saya silap, saya minta maaf. Kalau you silap, I maafkan you. Apa yang you buat, itu terpulang pada you. You selesai di akhirat, I tak nak jumpa you lagi. Akhirat, I nak masuk syurga, nak bergembira, bersenang linang dalam syurga. Jangan lambat-lambatkan urusan, tuan-tuan sekalian. Tapi dia buat saya, ustaz, saya tak boleh nak tuntut dunia. Allah akan tolong tuntutkan kepada kita di akhirat. Jangan lupa, serah pada Allah. Allah ni kalau dia ambil urusan kita, yang buat khianat pada kita tu, kalau Allah ambil urusan itu, habis dia. Kalau kita balas pun tak ke mana juga. Tapi Allah kalau dia balas orang yang khianat kat kita tu, kalau Allah balas, habis dia, tuan-tuan. Tak selesai dia. Maka kita serahkan dia pada Allah. Sebab tu itulah hidup yang paling bahagia. Boleh insyaAllah ya. Hadapilah ketentuan sebagai hamba kepada Allah. Maka di situ akan ditemui ketenangan sejati dan abadi. Hadapi ketentuan. Lalu dengan Allah. Jangan lalu berseorangan. Ya. Jangan lalu dengan sesiapa pun. Kecuali orang itu juga dengan Allah. Saya nak lalui kehidupan dengan suami. Okey, kalau suami itu dengan Allah, lalui. Saya nak lalui hidup ni dengan anak-anak. Okey, lalui bersama dengan Allah. Jangan sekadar dengan anak-anak. Kerana berapa ramai anak-anak ini, kadang-kadang dia pun lupa Allah. Jadi kita kena tarik dia. Lalui hidup. Kita anak beranak ni, lalui hidup ni dengan Allah. Apa saja berlaku dalam hidup kita. Jangan putus daripada Allah. Tapi kalau dia tidak dengan Allah, tinggalkan dia. Okey ya? Sakit memang sakit. Sedih memang sedih. Derita memang derita. Tahan sekejap. Ada berapa lama lagi? Bila-bila masa kita bertemu Allah. Kita rasa, ya Allah, sampai bila lah saya nak tanggung? Sampai mati. Bila mati? Bila-bila. Sebab tu kadang-kadang kita bagus juga ada ustaz-ustaz ajar kita kan, tutup guru ajar kita. Bacalah Quran. Sampai bila nak baca Quran? Sampai mati. Habis masa, mati, tak ada dah. Sebab tu sabar sekejap. Sampai bila? Sampai mati. Bila mati? Bila-bila. Sekejap aja. Mati. Senang kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dapat khatam ya satu tajuk hari ini.